Baik, nampaknya masa mencemburui kita. Bahagian bawah tu tak sempat kita nak sambung. Jadi setakat itu saja perkongsian kita pada hari ini. Jadi kesimpulan dia, pelajaran yang sedang kita lalui ini, dia nak cerita adab ulama. Macam mana ulama akhirat, macam mana ulama dunia. Ulama akhirat dia tak akan pergi mengending-ending dengan pemerintah yang tak soleh. Yang tu ulama akhirat. Tapi kalau orang tu ulama ilmu agama banyak, tapi dia duk mengending dengan pemerintah yang tak soleh, yang tu ulama dunia. Ikut Imam Ghazali. Dan akhirnya saya nak bercerita tentang masalah karamah. Masalah karamah ni dipetik oleh Asy-Syahid Abdullah Azam tadi itulah, yang mujahid Afghanistan tu. Dia petik tulisan Syekh Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah ni pendapat dia ada banyak kontroversi. Sungguh pun begitu. Kalau dari segi karamah ni dia setuju. Antara perkara yang Ibn Taymiyah tulis dalam kitab dia, kisah Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri dia ulama, tapi dia tak mengending dekat pemerintah. Kebetulan pemerintah masa tu Hajjaj. Hajjaj ni terkenal dengan kezalimannya. Dia ni cukup cepat nak bunuh orang. Penumpah darah, orang panggil dia penumpah darah. Hajjaj ni dia panggil Hasan Basri menghadap dia. Hasan Basri tak okey. Dia berani lawan. Orang lain kalau panggil okey, salah cakap sikit, bercerai kepala daripada tubuh, dia pancung. Hasan ni panggil dia tak pergi. Tapi bila Hajjaj hantar askar dia pergi rumah, Hasan dia tak lari. Dia dipanggil dia tak pergi, dicari dia tak lari. Hasan ni macam mana? Pasal apa dia tak lari? Rupa-rupanya 6 kali askar kepung rumah dia dan serbu masuk cari dia, tak jumpa. Padahal masa tu dia ada duduk dalam rumah. Tak tahulah macam mana keadaan dia. Cerita ni Ibn Taymiyah yang tulis. 6 kali askar polis kepung rumah dia, serbu cari tak jumpa. Hasan Al-Basri. Tu kelebihan dia lah, karamah dia. Satu lagi, Amir bin Qais. Dia ni baru dapat gaji. Dapat gaji dia simpan dalam uncang dia. Dalam perjalanan balik tu, dia jumpa orang miskin, dia bagi. Jumpa siapa-siapa dia bagi. Dia sedekah lah, orang yang patut dia sedekah. Maksud dia berkurang lah duit dia tadi. Tapi bila sampai di rumah, dia buka balik uncang tu, tengok duit dia tak kurang sikit pun. Tu yang berlaku kepada Amir bin Qais. Ibn Taymiyah yang tulis. Saya pun pernah terjadi juga kes macam ni. Tapi bukanlah karamah. Kebetulan Tuhan nak tolong. Masa tu duit dah habis lah. Tinggal duit shilling yang ada rumah. Duit RM1 pun tak ada. Dalam duit kosong. Nasib baiklah orang rumah ada duit sikit. Kita tak apalah bang, ni saya ada duit sikit pergi. Orang rumah bagi RM200. Kita tak minta dia bagi kan. Tak apalah, kita uruslah anak-anak apa semua ni. Nak tunggu gaji lambat lagi. 200 tadi belanja-belanja tinggal 50. Tinggal 50 ni nak simpan lah kan. Lepas tu ada kawan dia nak keluar pergi berdakwah. Dia ada aktiviti dakwah dia. Saya rasa kesian pula dia ni nak pergi ni. Dengan jauh susah payah dia, duit ada 50. Fikir-fikir kita tak apalah. Kalau tak fikir-fikir kita pun bagi. Dan dia 50 saya bagi ni sebagai belanja lah, mungkin lah. Habis duit kita. Bila habis tu kita pun susah hati kan. Lepas tu kan, mana nak cari duit ni? Duit habis dah. Teringat dalam bank ada kot ni. Sebab teringat ada satu lagi akaun bank. Akaun yang biasa orang masuk gaji ni habis lah. Ada satu lagi ni. Tak silap ada 300 dalam tu. Memang kok rasa-rasa 300 kan. Kita pun pergi cucuk. Masa pergi cucuk tengok-tengok 1000 dalam tu. Mungkin saya terlupa kot dalam tu 1000. Saya terlupa. Saya duk kata ada 300. Tak 300 dah sampai cukup bulan ni. Bila cucuk-cucuk tengok 1000. Tak macam mana jadi macam ni. Terus tanya balik. Oh sebab bagi kat orang tadi kot nak berdakwah tadi. Bagi 50 tu. Cek-cek 1000. Bukanlah Tuhan bagi masuk dalam tu. Dah masuk dah saya terlupa. Mungkin dalam tu memang ada 1000. Tapi selama hari ni sebab lama tak pakai akaun tu, saya duk rasa 300. Memang 300 lah. Cucuk juga tengok 1000. Asal seronok je dah. Satu lagi kisah Ibn Taymiyah tulis, Salah. Satu orang soleh ni bernama Salah bin Ashir. Dalam satu peperangan kuda dia mati.
Lepas tu dia berdoa, ya Allah, engkau hidupkanlah balik kuda aku. Kuda dia hidup balik. Yang ni siapa yang tulis? Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ni orang yang cukup keras menentang kaum sufi ni. Maksud dia benda-benda ganjil-ganjil ni dia tak mau terima lah kalau boleh. Tapi dalam tak mau terima dia tu, dia terima juga. Maksud dia cerita yang dia petik ni memang grade A punya cerita lah. Kemudian dia cerita pula yang akhirnya dalam kitab dia Al-Fatawa, bila dia cerita tentang jin, masalah jin, dia ni kena tangkap dengan pemerintah sebab dia keluar fatwa yang ganjil-ganjil. Ulama-ulama lain tak setuju, dia masuk penjara. Sebelum dia masuk penjara ni, dia rajin pergi rumah orang miskin, bagi makanan lah, bagi duit lah. Masa dia dalam penjara, orang duk nampak dia datang lagi. Dia datang lagi bagi bantuan. Jadi orang pun tanya pada dia lepas dia keluar tu. Dia kata, macam mana Tuan Syekh masuk penjara, tapi kami tiap hari Tuan Syekh datang dia bagi lagi. Dia kata macam mana? Dia pun tak tahu siapa dia yang datang tu. Dia kata itu mungkin jin. Sahabat kami, dia kata sahabat dia. Maksud dia ada bersahabat dengan jin. Tapi bukan sahabat jenis khadam-khadam ni tak. Kita mungkin tu jin yang merupa macam dia, pergi bagi duit dekat orang tu. Jadi sekadar itu saja perkongsian kita kali ini. Apa yang baik itu kita ambil sebagai pelajaran. Yang mana yang salah, yang lemah, yang buruk itu kita jadikan sepadan. Untuk itu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.